guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci Kejap-kejap macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak dikunjungi oleh para bule-bule dari seluruh penjuru dunia ini ya guys ya. Karena apa? Sangat banyak turis-turis yang datang ke sana karena dengan keindahan alam Indonesia, pariwisatanya, kulinernya, suku budayanya, banyak hal-hal yang menarik perhatian bule-bule untuk berkunjung ke Indonesia. Bahkan ada daripada bule-bule ini gara-gara saking sukanya dengan Indonesia, mereka sampai memutuskan untuk tinggal di Indonesia, untuk menetap di Indonesia, bahkan mencari jodoh orang Indonesia. Dan kali ini kita akan melihat viral bule ini rela keliling dunia hanya untuk tinggal di Indonesia. Jadi dia mengelilingi dunia dulu dan yang terakhir dia ingin tinggal di Indonesia. Setelah dia puas mengelilingi dunia, dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia gitu ya guys ya. Videonya Maci lihat daripada channel Mr. Copycat. Mr. Copycat. Maci kalian punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita buat channel Mr. Copycat. Oke guys, kita nggak usah buang waktu, mari kita dengarkan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Ketika bule keliling dunia hanya untuk tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Mungkin beberapa dari kita ada yang sudah muak dengan negara kita. Bagaimana tidak? Kondisi ekonomi yang tidak stabil, korupsi merajalela, lapangan pekerjaan sulit, nepotisme di mana-mana, dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dari negara kita yang terkadang membuat kita agak sedikit kesal. Bukan Tapi, hanya Indonesia yang Anda, seperti itu ya guys di balik ya. semua kekurangan tersebut, Banyak juga negara ternyata di dunia negara ini kita yang masih dipandang ekonominya positif tidak oleh stabil banyak lagi. bule-bule mancanegara. Ya, aneh tapi nyata. Memang begitulah adanya. Hingga saat ini, sudah banyak bule yang memutuskan untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Meskipun kebanyakan statusnya tetap masih sebagai warga asing. Tapi, keputusannya untuk tinggal lebih lama di Indonesia tentu saja adalah sebuah keputusan yang besar. Karena bule-bule tersebut tinggal di sebuah negara dengan kultur yang berbeda jauh dengan negara mereka. Keputusan bule-bule untuk menjadi orang nomaden memang sering dilakukan oleh mereka karena berbagai alasan. Mulai dari mencari pengalaman baru, menikmati hidup yang lebih santai, hingga mengejar peluang karir di luar negeri. Hal ini juga dilakukan oleh salah seorang bule yang berasal dari Jerman ini. Dalam akun sosial medianya, ia bercerita bagaimana ia sampai berkeliling dunia untuk mencari tempat yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Namun, setelah mengunjungi berbagai negara dari beberapa benua, ternyata ia malah menemukan segala yang diinginkan di Indonesia. So, dann beantworte ich mal die vielgestellte Frage, warum ausgerechnet Bali? Bali ist für uns das Ergebnis eines Ausschlussverfahrens, das wir über die letzten Jahre angewandt haben, wenn wir gereist sind. Wir sind überwiegend in die Länder gereist, in die wir uns vorstellen könnten, auszuwandern, und haben die Länder auf diese Weise ausprobiert bzw. kennengelernt. Europa ist wunderschön, es gibt ganz tolle Länder dort. Portugal hat uns sehr, sehr gut gefallen, zum Auswandern auch. Aber wir haben festgestellt, wir möchten außerhalb der Europäischen Union leben, und deswegen war Europa im Ganzen raus. Es gibt natürlich auch klimatische Gründe, die gegen gewisse Länder sprechen, für uns zumindest. Skandinavien zum Beispiel finde ich super interessant. Auch zum Leben wäre das sicher eine tolle Sache, aber ich würde die Winter dort einfach nicht aushalten. Dann gibt es finanzielle Gründe, die man in Betracht ziehen muss bei einer solchen Entscheidung. Und da fallen zum Beispiel Länder wie Australien und Amerika für uns zumindest raus. Also auch für alle, die mir geschrieben haben, wir müssen ja so wahnsinnig reich sein, weil wir ausgewandert sind. Das sind wir nicht. Und deswegen sind Länder wie Amerika und Australien, mal abgesehen davon, dass die Einwanderungskriterien extrem schwierig sind, dort reinzukommen, auch einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis für uns nicht machbar gewesen wären. Lateinamerika, wissen wir, ist in den letzten Jahren, gerade Costa Rica, Panama, Paraguay, für deutsche Auswanderer sehr, sehr interessant. Aber es ist uns einfach vom Herzen her nicht so nah. Wir waren noch nie in Lateinamerika, und Panama haben wir uns angesehen, aber das hat sich für uns nicht richtig angefühlt. Dalam video tersebut, bule ini mengungkapkan bahwasannya sudah mengunjungi beberapa negara di Eropa hingga benua Amerika. Namun mereka belum menemukan kenyamanan dan keinginan yang mereka inginkan. Lalu setelah itu, ia juga pernah mengunjungi negara Afrika Selatan. Tapi ia tidak merasakan kenyamanan saat tinggal di sana, terutama soal keamanan.
Und wir waren aber dafür in den letzten Jahren sehr häufig in Asien, in ganz Asien unterwegs. Wir haben unterschiedlichste Länder besucht dort und es gefällt uns einfach. Wir fühlen uns dort wohl, wir mögen das Essen, wir mögen die Kultur, wir mögen die Leute. Das ist etwas, wo wir uns gut einfinden und einleben können. Und wenn man dann natürlich auch solche Sicherheitsaspekte zum Beispiel. Ja, also wir waren auch in Südafrika. Südafrika ist ein wunderschönes Land, aber es ist einfach ein gefährliches Land und wir wollen ja auch die Risiken für uns und unsere Kinder so gut minimieren wie möglich. Und ya, keamanan menjadi salah satu isu kenapa ia tidak bisa tinggal di negara Afrika Selatan. Karena faktanya, memang tingkat kriminalitas di Afrika Selatan cukup tinggi. Di negara tersebut menempati peringkat kedua sebagai negara paling berbahaya di dunia dalam masalah kekerasan serius. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Indonesia yang mana dari segi tingkat kriminalitas cukup rendah. Alasan lain kenapa ia memilih Indonesia dari sekian banyaknya negara adalah soal keramahan dan sopan santun. Ya, dari segi adab dan kesopanan, bisa dibilang negara kita jauh lebih sopan dan beradab daripada negara-negara barat. Maka jangan heran kalau bule ini merasa begitu nyaman dengan orang-orang Indonesia. Bahkan karena saking ramahnya, ia sampai membandingkan dengan orang di negaranya yang mana memiliki perilaku 180 derajat berbeda dengan di Indonesia. Asien, speziell in Bali, ist halt die Kriminalitätsrate sehr gering. Die Menschen sind extrem kinderfreundlich. Insgesamt, also diese ganze Freundlichkeit, diese Höflichkeit, dieses entspannte Miteinander, das ist einfach so konträr zu dem, was wir aus Deutschland kennen. Ini menjadi bukti kalau Indonesia sejatinya memiliki banyak sekali kelebihan, mulai dari alamnya, makanannya, hingga orang-orangnya. Banyak bule yang memuji Indonesia dan menganggapnya seperti kepingan surga. Dan bayangkan saja, bule ini saja sampai harus keliling dunia untuk menemukan tempat ternyaman. Tapi pada akhirnya, pilihannya jatuh ke Indonesia. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh negara kita, sudah seharusnya jika negara kita dikelola dengan benar. Bukan tidak mungkin negara kita akan sangat maju. Tapi kenapa negara kita masih saja sulit maju? Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai orang Indonesia, bukan? Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Harusnya dikelola biar bisa maju ya. Oke guys, itulah tadi sudah kita dengarkan sedikit cerita kakak bule ini ya. Bagaimana dia berkeliling dunia untuk mencari tempat nyaman, tempat yang serasi kepada mereka untuk tinggal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia, terutamanya di daerah Bali. Karena dia menemukan kenyamanan dan keramahan orang-orang yang ada di Bali terhadap mereka. Dia sudah hampir keliling Amerika, keliling Eropa, bahkan Afrika Selatan. Banyak sudah negara-negara yang sudah dia kelilingi. Dia mencari kenyamanan untuk hidup, tetapi dia tidak menjumpai, tidak mendapatkan itu semua. Dan akhirnya dia pergi ke Indonesia, tinggal di Bali, dan dia merasakan bagaimana kehidupan di Bali. Dia mengatakan orang-orang di Bali itu, keramahan rakyat orang Indonesia itu sangat bertolak belakang dengan di negara asalnya. Dia mengatakan 180 derajat sangat berbeda dengan orang-orang di daerahnya ya guys ya, orang-orang di negaranya. Orang Indonesia itu memang sudah dikenal menjadi orang yang paling ramah nomor 1 ya guys ya. Kalau siapa-siapa yang pergi ke Indonesia pasti mengatakan orang-orang Indonesia itu penuh dengan keramahan dan juga sopan santun, sehingga ramai para turis-turis dan juga bule-bule yang datang ke Indonesia itu sampai merasakan kenyamanan dan juga bagaimana mereka sangat diterima di Indonesia, sehingga mereka sangat suka tinggal untuk di Indonesia. Masya Allah. Semoga nanti ke depannya para pemimpin-pemimpin Indonesia bisa membangun negara Indonesia ke arah negara yang menjadi lebih maju lagi, sehingga banyak sesiapa yang datang ke Indonesia itu selalu merasakan kenyamanan, keindahan dan kehidupan yang sangat baik kalau di Indonesia ya guys ya. Kita doakan semoga ke depannya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau memang daripada segi ekonomi Indonesia pun masih terbilang masih kurang lagi ya guys ya. Bukan hanya Indonesia, masih ada lagi negara-negara lain, khususnya Malaysia ini pun dari segi ekonomi pun belum stabil lagi ya guys ya. Lapangan pekerjaan banyak lagi yang belum stabil. Bukan hanya negara Indonesia, tetapi itulah tugas daripada para pemimpin-pemimpin di negara tersebut. Bagaimana caranya supaya negara
kita ini supaya negara Indonesia, Malaysia, negara-negara yang lain itu boleh maju, boleh mengatasi soal ekonomi, lapangan pekerjaan, soal yang lain yang belum teratasi selama ini. Itulah tugas daripada para pemimpin negara ya. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa membangun negara menjadi ke yang arah lebih baik lagi gitu. Itulah ya guys ya, makcik sangat bangga dan terharu juga karena seorang kakak ini, bule ini, dia sudah mengelilingi dunia, mengelilingi banyak negara dia sudah kunjungi, tetapi akhirnya pilihan hatinya hanyalah jatuh ke Indonesia karena indahnya alam Indonesia, makanannya, kehidupannya, dan juga yang paling nomor satu, keramahan orang Indonesia, sehingga beliau tidak segan-segan untuk memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia walaupun dia masih menjadi warga negara asing, tetapi dia tidak tidak berpikir-pikir lagi untuk nanti sajalah untuk tinggal di Indonesia, nantilah, enggak ya guys ya. Dia langsung menetapkan untuk tinggal di Indonesia gitu, memutuskan mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia gitu maksudnya. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton video makcik dari awal sampai habis. Minta maaf dan segala kekurangan video makcik ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.